Sesi UPR atau Universal Periodic Review bakal bersambung di Geneva pada 20 Mac ini. Walaupun sesi ini dijalankan jauh di Eropah, namun isu ini menjadi sebab pertelegahan pendapat di Malaysia. Sejauh mana sesi UPR ini mempengaruhi dasar kerajaan? Adakah ianya mendatangkan kesan kepada masyarakat Malaysia? Saya Syazwan dan ini adalah Global Review. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syazwan dan bersama kita saudara Khairul Anwar Ismail, Esko Tugas Khas Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM. Selamat datang saudara. Okay, terima kasih Syazwan. Sebagai permulaan, bolehkah saudara menerangkan sedikit tentang mengapa Malaysia perlu terlibat dalam UPR kali ini? Silakan. Okey, terima kasih kepada saudara Syazwan. Okey, UPR ni ialah semakan berkala sejagan ataupun dalam bahasa Inggerisnya telah diberitahu tadi tentang Universal Periodic Review. Dia merupakan satu mekanisme yang barulah diperkenalkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, iaitu pada kali pertama diperkenalkan pada tahun 2009. Dan proses ini diadakan setiap 4 tahun. Maksudnya 2009 itu semakan berkala pada kali pertama, dan tahun ini merupakan kali kedua lah semakan ini diadakan. Dan semakan ini diadakan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu terhadap semua negara-negara anggota di bawah PBB, iaitu sebanyak 193 buah negara anggota. Dan Malaysia jugalah terlibat sebagai salah satu negara anggota, yang mana UPR ini dia melalui beberapa proses lah. Yang mana prosesnya melibatkan 3 peringkat, iaitu peringkat yang pertama iaitu laporan ataupun pembentangan daripada negara yang disemak itu ataupun yang direview itu. Maksudnya laporan itu berdasarkan, tapi sebelum itu negara tersebut perlu menyediakan laporan bertulis, yang mana laporan itu disediakan oleh negara anggota dan juga NGO yang berkaitan. Maksudnya diserahkan kepada PBB, kemudian pada hari semakan itu negara yang ada review itu akan membentangkan laporan tersebut. Itu proses yang pertama. Kemudian proses yang kedua ialah adoption by negara tersebut. Maksudnya waktu proses yang pertama itu selepas pembentangan, kemudian akan ada komen dan juga cadangan daripada negara-negara anggota yang lain. Ini bermaksud pada tarikh pembentangan tersebut 193 negara anggota itu yang lain mereka ada hak untuk memberikan komen dan juga mencadangkan kepada negara yang disemak tersebut. Ini bermakna mereka boleh memberikan cadangan dan juga syur yang mana mereka merasakan benda ini penting untuk diambil tindakan oleh pihak negara yang membentang. Dalam konteks kita negara Malaysia misalnya. Contohnya daripada pembentakan prestasi itu mengatakan bahawa Malaysia telah menjadikan, sebagai contoh, Malaysia telah menjadikan satu hubungan homoseksual itu menjadi satu kesalahan. So bila negara-negara anggota yang lain mendengarnya, mereka boleh mencadangkan bahawa mereka mencadangkan supaya misalnya perbuatan tersebut dijadikan supaya perbuatan tersebut tidak dijadikan sebagai satu tindakan jenayah di dalam sebuah negara, misalnya begitulah. Kemudian selepas diberikan komen dan juga cadangan-cadangan oleh negara-negara anggota, kemudian peringkat yang kedua ialah adoption by the state under review itu. Maksudnya di-adopt, maksudnya dikatalah mana yang kita terima, mana yang kita tolak misalnya. Itu selepas beberapa hari selepas proses yang pertama tadi, iaitu pembentangan. Kemudian tibalah proses yang terakhir. Proses yang terakhir ialah final adoption, iaitu proses yang terakhir ini dia akan pergi 20 Mac yang bulan ini. Maksudnya proses yang terakhir ini dia akan dibuat beberapa bulan selepas first and second punya proses itu. Contohnya yang kali ini punya UPR yang kedua ini, yang mana Malaysia terlibat. Pada 24 Oktober yang lepas, 24 Oktober yang lepas ialah proses yang pertama, dan juga 30 Oktober ialah proses yang kedua, iaitu adoption.
Kemudian Mac ini, iaitu minggu depan iaitu pada tarikh 20 Mac. Ini proses yang ketiga, maksudnya selepas beberapa bulan. Dan proses yang ketiga ini ialah final adoption. Maksudnya Malaysia akan membuat adoption yang muktamad. Mana yang Malaysia menerima, mana yang Malaysia tidak menerima. Dan pada waktu ini negara-negara anggota boleh memberikan pandangan mereka dan juga pendirian mereka terhadap komen-komen terhadap pendirian yang telah diangkat oleh Malaysia. Dan juga NGO-NGO kami juga berpeluang untuk menyatakan pendirian dan juga menyatakan pandangan kami terhadap stand government. Pentingnya UPR ini kerana ia sebagai satu proses ataupun mekanisme untuk menilai prestasi hak asasi di sebuah negara sepanjang tempoh 4 tahun. Sebab itu dibuat 4 tahun sekali. Maksudnya 4 tahun ini bagaimana prestasi hak asasi di sebuah negara. Maksudnya setelah dinilai, dah ada cadangan, kemudian diangkat cadangan itu, kemudian dibuat lagi 4 tahun. Maksudnya lagi 4 tahun berikutnya, dia akan menilai pula bagaimana prestasi-prestasi yang 4 tahun yang lepas. Ini proses-proses dia, 4 tahun. Maksudnya 4 tahun sekali untuk menilai prestasi sebuah negara. Okey, baik sejarah. Saya nak bila sebut tentang 24 Oktober, sesi yang pertama dahulu. Pada waktu itu tiba-tiba isu UPR ni walaupun telah ada pada tahun 2009 tiba-tiba menjadi hangat tahun lepas. Jadi apa pendapat saudara tentang kenapa tiba-tiba isu ini menjadi hangat dan apa isu-isu yang menjadi pertelagahan pendapat antara beberapa NGO di Malaysia ini dan apa juga pandangan Nabi dalam hal ini? Sebenarnya UPR ini dah bermula 2009 seperti mana yang kita telah bicarakan tadi. Tetapi yang dia menjadi hangat sejak tahun lepas, iaitu Oktober tahun lepas. Sebenarnya itu dah kali kedua dah Malaysia melalui proses UPR. Mungkin beberapa faktor lah yang menyebabkan dia menjadi hangat. Dia sebab dia case by case lah. Di antaranya ialah apabila mungkin 2009 tu rakyat tidak expose, maksudnya tidak berapa terdedah lah tentang proses UPR sebab benda ni benda baru, kan, mekanisme baru. Kemudian 2013 itu ialah dah kali kedua, maksudnya ramai sudah terdedah. Kemudian dia menjadi lebih hangat apabila terbaca laporan daripada yang dibuat oleh Komengo. Dan laporan ini ialah laporan yang bertulis. Dan laporan ini boleh didapati oleh seluruh rakyat Malaysia, bahkan seluruh masyarakat dunia, dan dia boleh di-download daripada website PBB. Yang mana di antara yang kita concernnya, di antara laporan-laporan tersebut ada beberapa perkara yang mana ianya amat bertentangan dengan nilai-nilai agama, dan dia juga bertentangan dengan Sesi UPR atau Universal Periodic Review bakal bersambung di Geneva pada 20 Mac ini. Walaupun sesi ini dijalankan jauh di Eropah, namun isu ini menjadi sebab pertelagahan pendapat di Malaysia. Sejauh mana sesi UPR ini mempengaruhi dasar kerajaan? Adakah ianya mendatangkan kesan kepada masyarakat Malaysia? Saya Syazwan dan ini adalah Global Review. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syazwan dan bersama kita saudara Khairul Anwar Ismail, Esko Tugas-Tugas Khas Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM. Selamat datang saudara. Okay, terima kasih Syazwan. Sebagai permulaan, bolehkah saudara menerangkan sedikit tentang mengapa Malaysia perlu terlibat dalam UPR kali ini? Silakan. Okey, terima kasih kepada saudara Syazwan. Okey, UPR ni ialah semakan berkala sejagan ataupun dalam bahasa Inggerisnya telah diberitahu tadi tentang Universal Periodic Review. Dia merupakan satu mekanisme yang barulah diperkenalkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, iaitu pada kali pertama diperkenalkan pada tahun 2009. Dan proses ini diadakan setiap 4 tahun. Maksudnya 2009 itu semakan berkala pada kali pertama, dan tahun ini merupakan kali kedua lah semakan ini diadakan. Dan semakan ini diadakan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu terhadap semua negara-negara anggota di bawah PBB, iaitu sebanyak 193 buah negara anggota. Dan Malaysia juga lah terlibat sebagai salah satu negara anggota, yang mana UPR ini dia melalui beberapa proses lah. Yang mana prosesnya dia melibatkan 3 peringkat.
iaitu peringkat yang pertama iaitu laporan ataupun pembentangan daripada negara yang disemak itu ataupun yang direview itu. Maksudnya laporan itu berdasarkan, tapi sebelum itu negara tersebut perlu menyediakan laporan bertulis, yang mana laporan itu disediakan oleh negara anggota dan juga NGO yang berkaitan. Maksudnya diserahkan kepada PBB, kemudian pada hari semakan itu negara yang under review itu akan membentangkan laporan tersebut. Itu proses yang pertama. Kemudian proses yang kedua ialah adoption by negara tersebut. Maksudnya waktu proses yang pertama itu selepas pembentangan. Selepas pembentangan kemudian akan ada komen dan juga cadangan daripada negara-negara anggota yang lain. Ini bermaksud pada tarikh pembentangan tersebut 193 negara anggota itu yang lain mereka ada hak untuk memberikan komen dan juga mencadangkan kepada negara yang disemak tersebut. Ini bermakna mereka boleh memberikan cadangan dan juga syur yang mana mereka merasakan benda ini penting untuk diambil tindakan oleh pihak negara yang membentang. Dalam konteks kita negara Malaysia misalnya. Contohnya daripada pembentangan prestasi itu mengatakan bahawa Malaysia telah menjadikan sebagai contoh Malaysia telah menjadikan satu hubungan homoseksual itu menjadi satu kesalahan. So bila negara-negara anggota yang lain mendengarnya, mereka boleh mencadangkan bahawa mereka mencadangkan supaya misalnya perbuatan tersebut dijadikan supaya perbuatan tersebut tidak dijadikan sebagai satu tindakan jenayah di dalam sebuah negara. Misalnya begitulah. Kemudian selepas diberikan komen dan juga cadangan-cadangan oleh negara-negara anggota, kemudian peringkat yang kedua ialah adoption by the state under review itu. Maksudnya di-adopt. Maksudnya dikatalah mana yang kita terima, mana yang kita tolak misalnya. Itu selepas beberapa hari selepas proses yang pertama tadi, iaitu pembentangan. Kemudian tibalah proses yang terakhir. Proses yang terakhir ialah final adoption. Iaitu proses yang terakhir ini dia akan pergi 20 Mac yang bulan ini. Maksudnya proses yang terakhir ini dia akan dibuat beberapa bulan selepas first and second punya proses itu. Contohnya yang kali ini punya UPR yang kedua ini yang mana Malaysia terlibat. Pada 24 Oktober yang lepas 24 Oktober yang lepas ialah proses yang pertama dan juga 30 Oktober ialah proses yang kedua iaitu adoption. Kemudian Mac ini iaitu minggu depan iaitu pada tarikh 20 Mac. Ini proses yang ketiga, maksudnya selepas beberapa bulan. Dan proses yang ketiga ini ialah final adoption. Maksudnya Malaysia akan membuat adoption yang pertama. Mana yang Malaysia menerima, mana Malaysia tidak menerima. Dan pada waktu ini negara-negara anggota boleh memberikan pandangan mereka dan juga pendirian mereka terhadap komen-komen terhadap pendirian yang telah diangkat oleh Malaysia. Dan juga NGO kami juga berpeluang untuk menyatakan pendirian dan juga menyatakan pandangan kami terhadap stand government. Pentingnya UPR ini kerana ia sebagai satu proses ataupun mekanisme untuk menilai prestasi hak asasi di sebuah negara sepanjang tempoh 4 tahun. Sebab itu dibuat 4 tahun sekali. Maksudnya 4 tahun ini bagaimana prestasi hak asasi di sebuah negara. Maksudnya setelah dinilai, dah ada cadangan, kemudian diangkat cadangan itu, kemudian dibuat lagi 4 tahun. Maksudnya lagi 4 tahun berikutnya, dia akan menilai pula bagaimana prestasi-prestasi yang 4 tahun yang lepas. Ini proses-proses dia, 4 tahun. Maksudnya 4 tahun sekali untuk menilai prestasi sebuah negara. Okey, baik saudara. Saya nak, bila sebut tentang 24 Oktober, sesi yang pertama dahulu. Pada waktu itu tiba-tiba isu UPR ni walaupun telah ada pada tahun 2009 tiba-tiba menjadi hangat tahun lepas. Jadi apa pendapat saudara tentang kenapa tiba-tiba isu ini menjadi hangat dan apa isu-isu yang menjadi pertelagahan pendapat antara beberapa NGO di Malaysia ini dan apa juga pandangan Nabi dalam hal ini? Sebenarnya UPR ini dah bermula 2009 seperti mana yang kita telah bicarakan tadi. Tetapi yang dia menjadi hangat sejak tahun lepas, iaitu Oktober tahun lepas. Sebenarnya itu dah kali kedua dah Malaysia melalui proses UPR. Mungkin beberapa faktor lah yang menyebabkan dia menjadi hangat. Dia sebab dia case by case lah. Di antaranya ialah apabila mungkin 2009 tu rakyat tidak expose, maksudnya tidak berapa terdedah lah tentang proses UPR sebab benda ni benda baru kan, mekanisme baru. Kemudian 2013 itu ialah dah kali kedua, maksudnya ramai sudah terdedah. Kemudian
dia akan dia menjadi lebih hangat apabila terbaca laporan daripada yang dibuat oleh Komengo. Dan laporan ini ialah laporan yang bertulis. Dan laporan ini boleh didapati oleh seluruh rakyat Malaysia, bahkan seluruh masyarakat dunia, dan dia boleh di-download daripada website PBB. Yang mana di antara yang kita concernnya, di antara laporan-laporan tersebut ada beberapa perkara yang mana ianya amat bertentangan dengan nilai-nilai agama, dan dia juga bertentangan dengan asas perundangan negara. Yang mana asas perundangan negara itu asasnya ialah asas agama di dalam kerangka agama. Itu yang memula, dan pada waktu itu ditambah beratkan dengan beberapa kes yang lain, seperti mana kes kalimah Allah dan sebagainya. Of course, kes kalimah Allah ini bukan setakat mendapat perhatian masyarakat Malaysia, malah mendapat perhatian masyarakat dunia. Ini mungkin di antara beberapa faktor yang mana menyebabkan pada 2013 yang lalu proses UPR ini menjadi hangat. Disebabkan beberapa perkara lah, di antaranya laporan Komengo dan juga kes-kes yang berkaitan lah. Okey, saudara, bila sebut tentang isu-isu hangat seperti homoseksual, isu kalimah Allah, adakah ianya memberi kesan, maksudnya apabila UPR ni berdasarkan daripada negara-negara lain tentang dasar-dasar negara, dan malah ada juga dalam perlembagaan Malaysia benda-benda ini sebut tentang agama Islam, juga agama persekutuan, kebebasan beragama. Jadi adakah ianya sekiranya diadoptkan di Geneva, adakah ia memberi kesan pada dasar Malaysia, dan sejauh mana kesannya? Adakah kerajaan Malaysia perlu patuh kepada arahan pada perjanjian itu atau bagaimana? Okey, dia memberi kesan jugalah, walaupun hakikatnya keterlibatan kita di peringkat antarabangsa, di peringkat BBB, adoption kita di peringkat dunia misalnya, dia tidaklah mengikat sebuah negara, tapi dia still memberi kesan. Misalnya, kenapa tiba-tiba UPR ini menjadi hangat misalnya? Kerana ada beberapa perkara lah. Di antara tuntutan-tuntutan mereka, yang pertamanya ialah untuk melaksanakan kebebasan beragama misalnya. Lepas tu di antara lain ialah untuk menghalalkan hubungan sejenis, iaitu tiada diskriminasi hubungan seksual dan juga gender orientation misalnya. Kemudian isu-isu tentang perundangan negara, yang mana mereka mempertikaikan tentang undang-undang syariah dan juga enactment syariah dan juga mahkamah syariah di negara. Kemudian tiba-tiba masuk isu kalimah Allah. Benda ini kita kena utarakan kepada peringkat dunia. Kerana apa yang diperjuangkan di peringkat hak asasi ini, apa yang difahami ialah hak asasi ini kebebasan. Kebebasan apa yang difahami oleh masyarakat dunia di atas makna kebebasan yang literal itu ialah kebebasan mutlak. Maksudnya kebebasan, apa yang dinamakan kebebasan ialah mestilah tanpa had, tanpa sepadan, iaitu without limitation, mestilah unlimited and juga unrestricted, maksudnya tanpa had, tanpa batas. Tapi kita kena beritahu bahawa kebebasan ini sebenarnya ada had dia, dan dia mestilah menghormati mana-mana perundangan negara. Contohnya, kita kena menjelaskan juga bahawa kerangka perundangan negara ialah kerangka agama misalnya. Kita kena beritahu bahawa misalnya kenapa kita menjadikan jenayah hubungan homoseksual itu, kerana ia bertentangan dengan agama misalnya, kan? Dan juga kalau kita tidak bertentangan dengan agama pun misalnya, dia bertentangan dengan moral. Dan banyak negara-negara sebenarnya yang amat menakjubkan, saya pun hairan, walaupun negara-negara yang bukan Islam, misalnya Singapura misalnya, mereka masih lagi tidak mengiktiraf hubungan homoseksual. Dan homoseksual itu tidak dijadikan sebagai dalam perundangan negara. Maksudnya Singapura masih lagi mengharamkan hubungan homoseksual itu di peringkat perundangan. Maksudnya itu bukan negara bukan Islam. So kita mesti memberitahu bahawa ini dasar-dasar kita, dan tidak semua dasar-dasar di peringkat dunia yang bersifat universal itu kadang-kadang selari dengan adat, budaya dan agama. Tu kita kena beritahu. Culture kita, budaya kita dan sejarah semua negara itu berbeza. Ini yang kita kena beritahu. Maksudnya setiap benda kita kena justify. Maksudnya ini stand kita. Dan isu kalimah Allah. Secara kebetulan 24 Oktober yang lepas, sewaktu semakan ke atas Malaysia, waktu tu baru beberapa minggu keputusan kalimah Allah diputuskan oleh mahkamah.
maka ini ada lebih kurang, kalau tak silap saya, ada 2 atau 3 negara anggota PBB mengutarakan ataupun mempertikaikan tindakan Malaysia terhadap urusan kalimah Allah. Isu kalimah Allah ini bukan setakat negara-negara yang bukan Islam yang mempertikaikan, malah negara-negara Islam pun benda ini menjadi keheranan kepada semua negara Islam. Ini kita kena jelaskan bahawa walaupun benda ini maksudnya negara Islam pun, maksudnya amalan negara Islam pun berbeza. Sebab tu dari segi uruf, sebab tu kita kena explain bahawa okey, amalan negara Islam mereka boleh menggunakan Allah dan sebagainya, itu memanglah uruf mereka. Tapi dalam uruf Malaysia, adat Malaysia, budaya Malaysia, Allah ini digunakan hanya oleh orang Islam dan juga orang Melayu sahaja. Ini pun kita kena jelaskan. Faham tak? Maksudnya ada beberapa perkara yang di dalam konteks Malaysia, budaya Malaysia, adat Malaysia, kita perlu jelaskan kepada pihak-pihak negara anggota. Dan kesannya sekiranya Malaysia mengambil pendirian untuk menerima cadangan-cadangan daripada negara-negara anggota, misalnya di dalam contoh homoseksual, katakan cadangan tersebut supaya Malaysia tidak menjadikan homoseksual itu sebagai jenayah. Ini bermaksud bahawa Malaysia perlu meminda Seksyen 377A Kanun Keseksaan. Kerana Seksyen 377 Kanun Keseksaan itu telah menjadikan perbuatan homoseksual itu sebagai perbuatan jenayah. Dia termasuk juga dengan bukan Islam juga kan, bila Yes. sebut dalam kanun. Maksudnya bila kanun keseksaan termasuk sekiranya dilakukan oleh orang bukan Islam. Sebab itu perundangan negara. Contohnya Malaysia menerima, okey, baik, kami menerima, kami mahu menilai. Bukan setakat menolak. Sekiranya Malaysia mahu menilai sekalipun, maksudnya decision Malaysia untuk menilai akan dibawa, benda itu akan dijadikan laporan dan akan dibawa 4 tahun yang akan datang. Sekiranya 4 tahun yang akan datang, decision Malaysia ini nak menilai ataupun nak menolak, tiada progres. Maksudnya 4 tahun yang akan datang, negara-negara anggota boleh bertikai. Dulu Malaysia sudah menyatakan stand kita sekian untuk menilai dan juga untuk menerima. Kenapa Malaysia tidak melakukan something untuk menambah baik apa yang Malaysia mengatakan pada 4 tahun yang lepas? Maksudnya mereka tidak boleh mengacau, mencampuri urusan negara, tapi mereka boleh mengadakan desakan-desakan di peringkat antarabangsa di atas stand-stand itu. Sebab tu saya kata di dalam perkara UPR proses ini, stand-stand government mesti clear. Kalau kata accept, kena accept. Kalau reject, kena reject. Maksudnya clear. Dan justifikasi pun kena clear. Maksudnya tidak boleh ke ataupun okey nanti dulu kita tengok ke, okey kita akan pertimbang ke, tidak. Maksudnya pertimbangan-pertimbangan ataupun yang lain-lain tu memberi ruang kepada negara-negara anggota yang lain ataupun kepada dunia untuk mendesak. Sebab apa saya kata kena clear? Sebab apa? Ini stand kita. Kita lebih tahu negara kita. Dan kita punya stand berdasarkan kerangka undang-undang dan juga asas agama dan sebuah negara. Okay. Itu di antara kesan. Baik, terima kasih. Cerita tentang tadi kita bercerita tentang kemungkinan negara-negara luar mendesak cuba mencampuri urusan dasar dan kelembagaan kita. Tapi bagaimana pula dengan apa yang sebenarnya perlu juga Malaysia laksanakan? Apakah perkara-perkara positif yang kita boleh dapat daripada UPR ini? Okey. Ini soalan yang baik. Sebab tu kita tidak menolak lah. Kita langsung secara keseluruhan kita tidak menolak proses UPR ini. Dan selepas diperkenalkan pada 2009, dan kita juga sedar bahawa mekanisme ini merupakan satu benda yang baik, satu mekanisme yang baik. Sebab secara positifnya dia digunakan untuk menilai prestasi hak asasi. So secara logiknya mekanisme ini boleh dijadikan satu mekanisme untuk menambah baik prestasi hak asasi sebuah negara. Contohnya, apabila selepas mekanisme ini dijalankan, maksudnya kerajaan perlu menilai secara keseluruhan. Maksudnya prestasi hak asasi secara keseluruhan. Maksudnya dia melibatkan kepentingan seluruh rakyat. Seluruh pelosok kawasan di dalam negara. Maksudnya untuk memastikan bahawa setiap rakyat menerima hak-hak mereka sewajarnya dan sebaiknya. Sebab itu kalau kita lihatlah kepada pembentangan dan juga apa yang kita telah participate, Malaysia involved dengan banyak perkara, banyak aspek hak asasi, misalnya hak pendidikan, education, tentang hak wanita misalnya. Hak wanita pada bulan 10 yang lepas, ini di antara prestasi yang terbaik
Terbaik. Malaysia paling terbaik. Malaysia di antara negara yang terbaik sekali di dalam prestasi hak-hak wanitanya berbanding dengan Negara Islam. negara-negara yang lain, negara-negara Islam ataupun negara-negara lain. Ini di antara aspek yang sangat-sangat positif. Yang perlu di-highlightkan. Misalnya kita memberikan hak cuti bersalin kepada wanita-wanita Malaysia yang bekerja kerajaan. Ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Ini tidak diamalkan oleh mana-mana negara. Ini di antara benda-benda yang baik. Dan aspek-aspek lain, malah aspek-aspek orang asli. Ini menakjubkan. Maksudnya Malaysia di antara negara yang baik, yang memelihara aspek-aspek orang asli. Tanah-tanah orang asli juga dibincangkan di dalam Dewan PBB tersebut. Malah aspek-aspek yang lain, aspek-aspek tanah, adat, tanah dan sebagainya. Masya Allah. Maksudnya aspek-aspek yang dibincangkan ini sangat meluas. Maknanya untuk memastikan bahawa prestasi hak asasi dan juga hak-hak setiap rakyat itu tidak diabaikan, diberikan keutamaan oleh sebuah negara. Ini ada aspek positif yang maksudnya kita amat mendokong lah. Baik, untuk pengakhiran boleh saudara berikan harapan ABIM dan juga harapan umat Islam dalam UPR kali ini. Okey, untuk harapan kali ini kita yang pertamanya kita menyokonglah proses UPR ini, dan kita percaya bahawa proses UPR ini boleh menjadi medan kepada negara kita untuk sentiasa menilai prestasi hak asasi di dalam negara, dan juga bukan sekadar menilai dan juga menambah baik prestasi hak asasi dalam negara. Tapi kita juga mengharapkan agar keterlibatan kerajaan di dalam proses UPR ini hendaklah dibuat di dalam kerangka perundangan negara, dengan melihat kepada uruf masyarakat, misalnya melihat kepada budaya, melihat kepada aspek agama, dan juga melihat kepada aspek sejarah negara. Kerana ini penting supaya sesuatu yang kita angkat di peringkat dunia itu tidaklah bertentangan dengan aspek-aspek yang kita titik beratkan di peringkat dalaman negara, termasuk aspek agama, aspek budaya dan aspek sejarah. Ini yang kita amat-amat mengharapkan daripada kerajaan Malaysia, supaya akhirnya keterlibatan kita di UPR ini memberikan kesan yang lebih baik terhadap negara. Okey, baiklah, terima kasih saudara Khairul Ismail, dan terima kasih sekali lagi diucapkan, dan juga kami mengucapkan mendoakan supaya misi delegasi ABIM ke Geneva membuahkan hasil dan menguntungkan umat Islam. Jadi sekian, Assalamualaikum dan jumpa lagi. Okey, Assalamualaikum.